لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤونهم الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة صعب. Ayat apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah Ta'ala seikhlas-ikhlas kepadanya dalam beragama. Wa umirtu an aku benar awalal muslimin. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang mula-mula sekali berserah diri. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan seksaan hari yang agung, yakni hari kiamat, sekiranya aku menderhakai Tuhanku. Huraiannya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, mengenai diri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu aku adalah diperintahkan supaya menyembah kepada Allah semata-mata, yakni mentauhidkannya dengan tulus dan ikhlas, serta ketaatanku tiada berbelah bagi di dalam menunaikan kewajipan-kewajipan agama. Bukan seperti kamu yang menyekutukan Tuhan, yakni syirik dengan menyembah patung dan berhala. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang mula-mula sekali berserah diri dari umat Islam seluruhnya, yakni mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya ikhlas, iaitu pekerjaan hati, kemudian supaya beramal dengan anggota badan, kerana syariat Allah Ta'ala tidak akan berkesan kecuali dimulai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW sebagai mubaligh ataupun penyampai, dan juga menjadi orang yang mula-mula melaksanakan syariat tersebut, maka dihaskan oleh Allah Ta'ala perintah tersebut kepada Rasulnya SAW untuk memberi ingat dan penggalak kepada yang lain. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, katakan lagi, aku takut kalau derhaka kepada Tuhan dengan meninggalkan ikhlas dan tidak mentauhidkannya, pasti aku diseksa pada hari kiamat, hari yang terlampau hebat kerana sangat menggemparkan. Sebabnya ayat ini ataupun asbabun nuzul, sebab penurunannya, kerana orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa tujuan engkau membawa agama ini kepada kami? Tidakkah engkau lihat kepada agama datuk atau bapa engkau Ibrahim, dan kepada datuk dan penghulu-penghulu kaum engkau yang menyembah berhala, iaitu Al-Lata dan Al-Uzza? Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini. Tujuannya menegah mereka jangan derhaka, sedangkan Nabi SAW yang darajatnya begitu tinggi takut kepada seksaan Allah Ta'ala. Jika menderhakainya, maka orang lain lebih-lebih lagi hendaknya merasa takut. Ini ayat menerangkan kepada kita bahawasanya Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Ta'ala menyatakan, Kul, katakan olehmu ya Muhammad, mana sampaikan
bahwasanya Rasulullah adalah orang yang telah diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala memanggil semua ibadullah, hamba-hamba Tuhan, supaya melaksanakan pengabdian diri kepada Taala secara ikhlas. Sebab Allah Taala tidak menerima benda yang kotor. Selain daripada ikhlas adalah kekotoran, riya, wujud, sum'ah dan seumpamanya. Dan ikhlas dalam segi akidah ialah membersihkan pegangan, membersihkan etikad, membersihkan akidah daripada kekotoran-kekotoran syirik, iaitu mendua dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi uluhiyah ketuhanannya. Dan Rasulullah SAW merupakan model kepada kita. Dialah merupakan orang yang awal, iaitu menyambut perintah Allah Ta'ala sebagai insan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memanggil manusia mengabdikan diri hanya kepadanya sahaja. Dan disuruh sampaikan juga kepada umat bahawasanya baginda SAW lah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kegerunan itu hendaklah diterjemahkan dalam melaksanakan perintahnya. Sebab makna takwa ialah intisarul awamir wa jitinabun nawahi, zahiran wa batinan, menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya, zahir dan batinnya. Itu tugas baginda SAW dan telah selesai disampaikan dengan sesempurnanya kepada umatnya. Qala Allah Ta'ala, Qulillah a'budu mukhlisan lahuddin, lahu dini. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, Allah, mana kepada Allah sahajalah aku berserah dengan seikhlas-ikhlas ini dalam mengamalkan agama. Jadi matlamat hidup kita ialah dia, ya, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Segala amalan yang tidak terus kepada Allah Ta'ala, menyimpang ke arah lain, maka amalan itu tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Sebesar mana pun amalan yang dilakukan, apabila dia menyimpang daripada niat untuk mencari keridaan Tuhan, maka amal itu adalah sia-sia dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mereka yang beramal tidak ikhlas, dia bermain-main, dia biadab dengan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, fa'budu ma syi'tum min dunih, kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala zalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang yang musyrik, apa yang kamu sukai selain Allah. Ini satu maknanya istihza, ya, ancaman daripada Nabi SAW. Sembahlah kalau kau nak sembah, mana kalau kita gitu dah degil sangat. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah merugikan diri sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Dan ketahuilah yang demikian itu kerugian yang nyata, apabila mereka kekal dan berdegil, tidak mahu meninggalkan amalan syirik, tidak mahu menuju kepada golongan, masuk dalam golongan muwahhidin, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, maka termasuk orang-orang yang rugi di dunia, dia telah tersesat daripada jalan Allah. Dan rugi di akhirat, mereka masuk ke dalam azab secara kekal yang amat dahsyat di sana. Huraian ayat 14 dan 15 ni, di mana Allah Ta'ala mengulang suruhannya. Dan bila dia ulang-ulang, mana perkara itu besar. Dan faedah mengulangi, dia mungkin menambahkan tikrar. Iza taqarrara tahaqqaqa. Dalam suatu Rahman, kalau dia Allah Ta'ala ulang banyak perkara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala, dengan mana lagi nikmat Tuhan yang kau nak dustakan, yang kau jadi pendusta kepada ajaran Allah Ta'ala, kau tidak memandangkan nikmat-nikmat yang kamu ambil semua adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala ulang, ya, banyak kali. Dia ada kitab khas ulama karang, iaitulah Asrarut Tikrarul Ayah, mana rahsia-rahsia kenapa ayat itu diulang. Terutama dalam masalah akidah, ya, kepada Allah SWT, dalam masalah menarik manusia supaya mengenali Allah Subhanahu Taala sebenarnya, banyak diulang dalam ayat-ayat Quran dan seumpama dalam surah Ar-Rahman itu.
pernah di Azhar seorang ulama, ya, seorang di Mesir, ada seorang ulama di Mesir. Ya, dia berbunyi, kenapa Tuhan ulang banyak kali, sekali cukuplah, dia kata. Ya, minggu tu juga seluruh mimbar hari Jumaat ulama-ulama mengisytiharkan bahawa dia telah murtad dan kafir. Ya, dia nak komen ayat Tuhan. Ya, Tuhan ulang tu ada hikmat dia. Tuhan ulang tu ada hikmat besar di situ. Dia boleh tanya sekali dah lah, buat apa ulangnya banyak. Dia cakap macam tu je, habis dah ulama isytihar dia murtad keluar daripada Islam. Ya. Ni sini dah lawan hukum Islam macam-macam saja ya. Tolak ayat satu je habis dah. Man jahada ayatan minal Quran faqad halla darbu unuki. Siapa tolak satu ayat daripada Quran, maka halal dipenggal tengkuk dia. Ai kinayatun anir riddah, kinayatun murtad keluar daripada agama Taala. Dia tak nak ulang di sini supaya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang musyrik, sampaikan kepada orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, Allah sajalah yang aku sembah, tidak menyembah kepada yang lain, dengan seikhlas-ikhlasnya, tanpa menyekutukan dan tanpa bermuka-muka di dalam mengamalkan agama. Yang pertama, supaya tunjukkan keikhlasan, ia telah mentauhidkan Allah Ta'ala saja. Kemudian dalam beragama ini mesti ikhlas, jangan bermuka-muka sebagaimana golongan-golongan munafik dan telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sembahlah oleh kamu, hai orang-orang yang musyrik, apa yang kamu sukai daripada jenis patung dan berhala, bukan menyembah Allah kamu nak sembah. Nasai kamu nanti akan ditimpa malapetaka yang berupa seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan bala yang paling besar apabila Allah Ta'ala tutup hati seorang daripada beriman. Ya, itu paling besar. Seperti bila Allah menyebutkan, Syekh Abi Madian At-Tilimsani menyebut, man lam yasbir ala suhbati maulahu ubtuliya bi suhbatil abid. Barang siapa dalam mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi hamba Tuhan sebenar, dia akan diuji. Kemudian lam yasbir, dia tak sabar. Ya, dia tak sabar. Tuhan uji, dia tak sabar. Maka Tuhan akan balakkan dia tutup jalan Allah Ta'ala. Dia berkawan dengan makhluk saja. Khalik dia tak kenal. Dan makhluk yang paling ganas jahat dengan dia apa? An-nafs, dan nafsu mereka sendiri. Kemudian telah menyuruh katakan, ya, supaya ucap, katakan, sampaikan lagi, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah yang kehilangan dirinya lantaran menjadikan sesat. Ya, maknanya dia melibatkan diri dia dalam kesesatan, dan kehilangan keluarganya lantaran menyesatkan mereka pula, sehingga semuanya akan menerima hukuman seksa pada hari kiamat untuk selama-lamanya. Wal'ayazubillah. Ketahuilah bahawasanya kesengsaraan yang demikian itu adalah merupakan kerugian yang paling terang. Ya, azab yang paling terang, siksa yang paling hebat apabila mereka terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menderhaka perintah Tuhan, dia tak ada kemuliaan. Dan kita tak perlu memuliakan dia. Sebab Tuhan dah kutuk dan dia tak masuk dalam orang yang mulia. Ya. Selalu kita baca dalam sembahyang subuh doa kunut, wala ya'izman adai. Tidak akan jadi mulia orang yang menentang engkau ya Allah. Ya, siapa tentang Allah Ta'ala, dia tak akan mulia. Dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala, duduk dalam kegelapan kufur, sesat, dan di akhirat disediakan mereka untuk dijunamkan dalam neraka yang amat dahsyat. Lahum min fawqihim zulal, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattakun. Bagi mereka lapisan api di atas mereka, iaitu neraka yang berlapis-lapis, dan juga di bawah mereka lapisan daripada api. Dengan itu Allah Ta'ala mempertakuti hamba-hambanya, hai hamba-hambaku, bertakwalah kamu kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fattakuni, mana bertakwalah kamu
yakni menjunjung segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an menggambarkan makna takwa itu ibarat orang yang berjalan di dalam hutan yang penuh dengan duri. Maka kamu lihat bagaimana keadaan mereka berjalan. Sudah tentulah mereka akan berjalan dengan terlampau cermat, iaitu melangkah selangkah demi selangkah dengan perlahan-lahan supaya tidak terpijak duri-duri yang menyakiti. Begitulah orang bertakwa. Dia akan melakukan segala pekerjaan dengan cermat, dengan halus, supaya dia tidak terpijak duri-duri maksiat dan kemungkaran. Terutama maksiat yang paling besar ialah asyirku billah, menyekutu dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Betul, dalam Quran diceritakan pesanan insan yang saleh, setengah mengatakan nabi, tapi orang tamat mengatakan insan saleh, Luqmanul Hakim. Ya, ibu pesan kepada anak, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Inna syirka, sesungguhnya syirik, ala la zulmun azim, sesungguhnya zalim yang amat besar. Itu pesanan ayah kepada anak. Apa pesanan-pesanan mereka? Pesanan dalam bentuk akidah. Ya, bukan dipesan suruh kerja besok kau susah, tak makan, tak minum. Itu pesan apa, ayam itik pun pandai cari makan. Ayam itik pun pandai cari makan. Ya. Jadi berpesan dengan benda yang besar, iaitu apa? Menjaga akidah. Jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah Ta'ala. Iz hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub AS dekat kepada akhir umur dia. Ya. Dia kata, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kamu nak sembah selepas aku pergi? Dia tak jana apa kamu nak makan. Ma ta'kulun wa ma tashrabun wa ma talbasun. Mau nak makan minum apa, mau nak pakai apa. Itu bukan pertanyaan Nabi-Nabi. Ya. Nabi-Nabi tidak bertanya benda-benda remeh-temeh. Dia bertanya, apa yang kamu nak sembah selepas aku menghadap Allah Ta'ala. Itu pertanyaan besar. Sebab itu memantau, menjaga masalah akidah adalah perkara yang sangat penting. Ya. Sebab akidah merupakan tapak dan dasar. Bila dia selamat, insya-Allah selamat yang lain. Kalau dia rosak, semuanya akan merudum. Huraian ayat ini, apakan tidak, ya, kerana mereka akan diseksa dengan api neraka yang berlapis-lapis, masya-Allah. Dari atasnya, dari bawahnya, di mana api membakar sekeliling mereka. Kullama najat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kullama najat juluduhum, setiap kali hancur kulit mereka dibaham api neraka. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit lain. Dia tak mati kan. Atas dunia kalau dia hangus habis gitu kan. Gantung habis riwayat dia dah tamat hidup di dunia. Sana tak ada dah. Sana maut telah disembelih oleh Jibril alaihissalam antara syurga dan neraka ala surati qabsin, di atas rupa kibas. Maut tu akan jadikan rupa kibas, disembelih. Ini syarat apa? Sana tak ada mati lagi. Kalau nikmat, nikmatlah sungguh. Kalau azab, azablah sungguh. Itulah sungguh kita berjaga-jaga. Sebab hidup kita ni round sekali. Kita melintasi hidup dunia sekali. Betul, betul lah. Tak betul, itulah dia. Ya. Bandingkan ayat yang samalah dengan ayat 55 dari surah Al-Ankabut. Yauma yakshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari kiamat mereka akan diselubungi oleh azab seksa dari atas kepala mereka dan daripada bawah kaki mereka. Ya, atas bawah. Kemudian apa saja yang dia nak, Tuhan bagi secara mengazab. Dia nak minum, Tuhan bagi air hamim. Nak makan, bagi zakum. Semua tu akan menghancurkan, akan isi kandung perut mereka, terbarai. Dia minumnya terbarai perut mereka, berlambak perut ni, hancur. Itu dia. Dan dia tak mati. Tuhan jadikan balik, minum lagi, makan lagi, hancur lagi, begitulah. Dan juga seperti pada ayat 41 dari surah A'raf, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Mereka mempunyai tempat tidur daripada neraka Jahannam. Ya, nak tidur, tidurlah, semua azab. Tidak ada satu benda pun yang tidak bentuk azab.
dan di atas mereka ada penutup mana selimut daripada api semua. Demikian Allah Ta'ala mempertakuti akan hamba-hambanya dengan azab untuk menegah mereka jangan sampai mengerjakan perkara-perkara maksiat itu tujuannya. Ataupun benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang mendatangkan akan dosa. Oleh sebab itu, wahai hamba-hamba Allah, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam takwa, takutlah seksanya dan berjaga-jagalah, jangan sampai derhaka kepadanya. Jadilah insan yang cerdik, iaitu yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menyatakan dalam hadis, abna Adam, hi anak Adam, ati' rabbak, sila berikan ketaatan yang sebenar kepada Tuhan kamu. Fatusamma akilan, maka kamu dinamakan orang yang pintar. Wala ta'sihi, jangan cuba kamu derhakai Allah Ta'ala. Fatusamma jahilan, maka dinamakan orang kamu tu orang yang bodoh. Mana cerdik, pintar, bodoh ataupun bebal ni manusia ni diukur dari segi taat. Dia taat, cerdiklah dia. Dia derhaka, beballah mereka maknanya. Mereka membodohkan diri mereka untuk maknanya menempah teken azab. Maka orang yang cerdik, orang yang pandai berjaga-jaga supaya mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allah Ta'ala, wallazi najtanabu taghut an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad. Qala Ta'ala wallazi najtanabu taghut ila akhir ayat. Sadaqallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, berhubung dengan beriman kepada hari akhirat. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Situ Katakanlah tiada, tidak ada individu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka mengenai akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu mengenai akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka yang buta daripadanya. Ayat ini menerangkan sifat asal, bahawa tidak mengetahui benda gaib melainkan Allah Ta'ala sahaja, kecuali orang yang diberi pengetahuan. Contohnya para nabi, antara nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan benda yang akan datang. Tanda-tanda kiamat, begiat. Padahal pada hakikat dicerita ayat tidak mengetahui. Nabi cerita tu telah diberi ketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun asal, tidak ada siapa yang mengetahui benda-benda yang gaib melainkan ianya sahaja. Dan telah menerangkan pula di sini sifat golongan-golongan yang kufar yang telah ditutup mata hatinya oleh Allah Ta'ala. Mereka dalam keadaan kebutaan, tidak maknanya mengetahui, lebih lagi membuat persiapan untuk ke sana. Kemudian disebut dalam surah Fussilat, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmih. Ilaihi, kepadanya lah, kepada Allah SWT dikembalikan pengetahuan mengenai hari kiamat. Dan tidak ada buah-buahan keluar daripada kelompoknya, serta tidak ada perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan pengetahuannya. Allah Ta'ala mendedahkan pengetahuannya terhadap sekalian makhluk-makhluk ciptaannya, iaitu sehingga dalam bentuk tanaman dan juga kandungan yang ada dalam rahim ibu, itu semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Bahkan telah diketahui asal sebelum mawujud segala perkara. Dalam ilmu akidah kita diajar ta'aluk ilmu.
Ila ta'alluq inkishaf, mana nyata. Ya, ta'alluq ilmu dia pergi kepada 3 benda, minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Mana Allah Ta'ala mengetahui segala benda yang wajib. Yang ni dia mengetahui bahawa dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan dia mengetahui bahawa yang mustahil itu adalah sifat yang ternafi di dia, tidak ada di dia. Dan mengetahui benda jaizat, benda yang harus, sebelum lagi benda ni ada. Ya, sebab dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim, yang sediakan dia. Adalah pengetahuan Allah Ta'ala yang maha luas, yang maha mengetahui segala-galanya. Dialah yang maha perkasa, maha adil, maha besar, maha bijaksana. Dan sewajibnya bagi kita tunduk dan mengikuti segala arahannya yang membawa kepada maslahah di dunia dan di akhirat. Sebab dia maha mengetahui. Ya. Sebab telah cabar bagi orang-orang yang degil, antum a'lamu amillah. Adakah kamu lebih pandai, lebih cerdik daripada Tuhan? Maknanya Allah Ta'ala yang menjadikan dia tahulah. Sebab itu suruh kita ikut akan segala hukum, hakam dan syariat dia. Sebab dia membawa kepada kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kemudian jelas Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-A'raf, suratul A'raf. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai kiamat. Kiamat, bangkit balik. Bilakah terjadinya? Maka jawablah, katakan sesungguhnya pengetahuan mengenai kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu berat di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba. Kedatangan kiamat mengejut, illa baghtatan, mana secara tiba-tiba mengejut. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat adalah di sisi Allah Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manusia dia tak faham. Benda-benda rahsia Tuhan nak bagi, dia bagi. Ditutuplah. Itu hikmat ilahi. Dari segi hikmat kita yang bodoh ni memikirkan kalau benda-benda yang macam ni dia bagi ketahui, lagi rosak muka bumi. Ya, ajal kita kalau dia bagi tahu, jahanam muka bumi dan kalau kita tahu umur kita 60 tahun. Sekarang berapa? Sekarang baru 30, lagi boleh enjoy kan? Terlokop habis kata. Agak seminggu nak mati kita duduk dalam surau masjid. Lagi hancur dunia ni kerja. Dalam tak tahu tu pun dia rasa takut-takut bukan? Buat ni kan mati datang, buat ni kan syukur sekarang ni alamat kiamat dah banyak, tanda-tanda dia dah dekat sangat. Walaupun masa tu tidak diketahui, tapi tanda-tanda itu sudah hampir. Maknanya perlu diambil perhatian dengan sebenar-benar. Kemudian telah menjelaskan lagi dalam surah Taha ayat 15, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat akan datang, ya, maka aku merahsiakan waktu. Ya, lepas atiyah tu mana akan datang? Kayak anda kita apa? Kullu atin qaribun. Kullu atin, tiap-tiap benda yang akan datang, dia makin lama makin dekat, bukan makin jauh. Kita dah hantar surat, ya, perkahwinan nak menikahkan anak kita 2 minggu lagi. Dia makin jauh makin dekat. Makin dekat lah tuan. Sehari demi sehari. Dah tinggal 5 hari. Dah tinggal 3 hari. Tinggal 2 hari. Maknanya itu. Umur kita makin datang, makin dekat, makin dekat. Maknanya kita kena buat persiapan untuk arah itu. Apabila malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahu saya, ya, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Rasulullah menjawab, orang yang ditanya bukanlah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hadis sahih direkodkan oleh Imam Muslim. Maknanya mengetahui hakikat ialah Allah Subhanahu wa taala saja. Semua diberitahu kepada baginda sallallahu
khabarkan akan tanda-tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Kita pun dah menghala ke tanda besar tadi. Banyak-banyak sangat. Itu di antara apa? Perkara-perkara yang berhubung dengan perkara yang amat besar. Kemudian hari akhirat dan hidup manusia. Berdasarkan perbincangan dan pengajian mengenai rukun-rukun iman yang lalu, kita memahami adanya hubungan yang erat antara manusia dengan Allah Ta'ala yang menciptakan mereka, bahkan tidak terpisah. Dan kurnianya yang tidak terhingga kepada mereka sehingga tidak boleh dikira. Rukun iman itu juga menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan maksud manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala bagi melaksanakan tanggungjawab diuji semasa hidup di dunia ini. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Tuan tanya kan? Apa hasibtum, adakah kamu menyangka bahawa kamu dijadikan percuma peri begitu ikut pandaimu? Tak ada, dan semua ada tanggungjawab. Wa annakum ilaina la turja'un, ada kamu menyangka kamu takkan kembali kepada Allah Ta'ala? Bahkan semua akan dikembalikan. Ya, maknanya dua benda besar. Kita hidup ada tanggungjawab yang mesti diselesaikan, dan ingat bahawa kita semakin dekat untuk kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Dia bersiap tak bersiap, dia kembali. Dia mau tak mau, dia balik. Ya, dia sedar atau buat-buat lupa pun sampai mati di jalan juga. Yang membuktikan adanya hari pembalasan bagi menilai sejauh mana manusia itu sudah melaksanakan tanggungjawabnya serta adakah dia berjaya dalam ujian ataupun tidak. Ya, kita di dunia ni pentas lakonan. Ya, skrip yang kita kena pakai Quran wa sunnah. Maka lakonan kita akan sah diterima bila betul dengan skrip yang Tuhan letakkan. Itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Siapa melakonkan kehidupan dia menyalahi benda itu, dia tunggulah pada hari esok. Di mana hari pembalasan itu adalah hari akhirat. Berhubung dengan perkara ini, beberapa perkara perlu dipahami. Pertama, Allah SWT menciptakan manusia mengandungi hikmat yang besar. Ya, dengan dibekalkan kepada mereka dengan sifat-sifat yang melayakkan mereka menerima tanggungjawab dan ujian menjadi khalifah di dunia ini. Ya, diberikan kurniaan akal untuk berfikir, dikurniakan maknanya pimpinan ya rasul demi rasul, panduan kitab yang diturunkan. Mereka diberikan sifat-sifat kemahuan dan berkendak tanpa dipaksa, dan kebolehan menjalankan kerja di muka bumi menurut kemahuan dan pilihan mereka. Itu semua dengan gerak Allah Ta'ala. Maka sifat ini adalah kelebihan dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya manusia itu mengakui Allah Ta'ala itu wujud serta percaya, yakin, beriman kepada segala sifat ketuhanannya dan menolak segala sifat kekurangannya. Itu satu kewajipan kepada kita, makrifat akan Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui oleh kamu bahawa tiada bersifat ketuhanan melainkan dia. Itu awal-awal kewajipan. Awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah makrifat akan Tuhannya dengan yakin sungguh. Berdalilkan dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian manusia pula perlu memuji. Wajib dia memuji, bersyukur akan Allah Ta'ala dengan pujian yang layak, yang sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya. Ya, maknanya bagi serta mensyukuri segala nikmat dengan melakukan ibadah. Mana penterjemahan nikmat mereka di antaranya ialah menunaikan perintah Ta'ala dan mentasarruf mengguna pakaikan segala nikmat ke arah keridaan Tuhan. Tasarruf ma an'amallahu ila ta'ati. Ya, mengguna pakai segala nikmat ke arah taat. Itu dipanggil syukur. Kalau tidak dipanggil kufur nikmat. Dan mentaati Allah Ta'ala secara mutlak. Apa makna secara mutlak? Tidak ada kait siapa. Dia saja. Tidak ada perbahasan. Ini adalah kerana kurniaan sifat kemanusiaan yang begitu rupa mereka mampu memahami segala hakikat ini. Telah bekalkan kepada mereka, iaitulah sifat idrak untuk mendapat, dan bekal kepada untuk akal memikirkan benda-benda itu. Itu semua persediaan telah disediakan. Allah Ta'ala tidak zalim. Ya. Dia suruh kita tu benda persiapan dah ada kat kita. Cuma digunakan saja untuk ke arah yang Tuhan suruh. Akal diberi untuk guna dia apa? Untuk kita mengenali dia. Ya, itu maknanya. Dan begitulah hati untuk kita merapatkan diri kepadanya. Dan anggota yang lain perlu diurus untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiganya, Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia sia-sia. Bukan jadi peri dah ada.
walaupun dia tidak berhajat kepada faedah. Allah Ta'ala tidak berhajat pada, sebab itu dalam menterjemahkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, tidak kujadikan jin dan manusia illa liya'budun. Lam pada liya'budu itu lam li sayrurah lil akibah. Jangan kita pakai lam pada lis itu dengan lam lil manfaah. Kalau pakai lam pada liya'budun lam manfaah, maka orang tu kufur kepada Tuhan. Bermakna dia mentikatkan Tuhan tu perlu kepada manfaat, sedangkan Tuhan tidak berhajat. Dia sudah kaya, dia sudah cukup, dia tidak berhajat kepada sesiapa pun. Jadi ibadat yang kita lakukan bukan kembali manfaat kepada Ta'ala, tapi kembali manfaat kepada manusia itu sendiri. Sebaliknya, selain daripada Allah Ta'ala tidak berhajat. Sebaliknya, yang lain daripada Ta'ala dia berhajat. Itulah makna ketuhanan. Makna ketuhanan dua saja. Ialah tidak berhajat kepada yang lain, sebaliknya yang lain berhajat dan terikat dengan dia. Ya, makna ini tidak ada melainkan pada Allah Ta'ala sahaja. Ya, la ilaha illallah. Atau ayat diterjemahkan dengan ayat Allah Ta'ala tujukan pada manusia, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu ni fakir kepada Allah. Itu sifat berhajat kita. Sedangkan Allah wallahu huwal ghaniyun, Allah maha kaya. Jadi sifat Tuhan, dia terkaya, tak berhajat pada yang lain, sebaliknya yang lain berhajat pada dia. Kalau dia tak berhajat pada yang lain pun tak berhajat dia, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan mesti semua benda terikat dengan dia. Tidak ada satu benda pun melainkan semua dalam genggaman kuasa besar Allah Ta'ala. Betul, Rasulullah suruh ingat dan suruh pandang, dan bahkan di sunnah kita banyak baca, Masya Allah kan wa malam yasha' lam. Apa dikehendaki Allah tu saja berlaku. Apa tidak dikehendaki takkan berlaku. Apa semua benda yang berlaku adalah dalam masyiah, dalam masyiatillah, dalam kehendak Allah Ta'ala. Oleh itu manusia perlu menyadari apa tujuan mereka dijadikan. Ya, apa tujuan mereka dicempakkan atas dunia ni. Ada nak mengumpul harta, nak berseronok-seronok, nak bersedap-sedap, bermegah-megah, berlawan mengikut nafsu, itu kehendak-kehendak yang babas, sesat dari ke tujuan asal. Bukan mereka dipergunakan ataupun dijadikan dengan sia-sia, tidak. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Mu'minun ayat 115 dan 116. Apa hasibtum, sini ada ayat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Apakah kamu mengira sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, tak ada apa-apa, suka-suka begitu? Oh, tak ada. Semua ada tanggungjawab yang akan disoal balik. Dan kamu pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Jawabnya tidak, semua akan balik menghadap Allah Ta'ala. Maka maha tinggi Allah Ta'ala, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain dia. Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita satu daripada tanggungjawab yang amat besar, iaitulah sebagai insan yang menumpang sementara di muka bumi, ialah untuk izharul ubudiyah. Barang siapa dalam kehidupan ini sampai dia mati, dia berjaya menterjemahkan izharul ubudiyah, menzahirkan pengabdian yang sempurna kepada Allah, maka orang tu tamam, dia berjaya. Kalau dia gagal menyatakan, menterjemahkan kehambaan, maka dia gagal. Ya, bukan ukuran kita berjaya atau gagal banyak menghimpun harta benda, senang lenang hidup, mudah makan pakai, ya, segala kehendak kita dapat, segala nafsu kita mudah dituruti, itu bukan. Bukan itu ukuran Islam lah. Baliknya dia taat, berjaya membentuk pengabdian, baru dia berjaya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah Ta'ala yang di tangannya, mana dalam kekuasaan dia lah segala kerajaan, ya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menjadikan mati dan hidup bagi menguji manusia. Pada kita hidup ni, mati ni adalah ujian Allah Ta'ala, nak uji, nak test kita. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Siapa yang lebih tunduk kepada Allah? Ya, dia maha perkasa lagi maha pengampun.
Ya, perkasa, dia boleh buat apa dia nak, dia boleh azab. Dan bagi orang yang terlanjur melakukan dosa, dia Maha Pengampun. Jangan putus asa maknanya. Dan satu lagi ayat disebut dalam suratul Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur, mana lelaki dan perempuan. Itu kejadian. Mima'in mahin, daripada air yang hina, Tuhan kata. Apa yang kita nak besarkan diri. Serta kami mengujinya dengan perintah dan larangan. Ya, sebab agama ni dua je, kata Imam Ghazali. Ad-dinu syatran, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama ni pecahan dua cabang. Laksana perintah Tuhan, tinggal dilarang. Tu je. Persoalan dia apa arahan Allah Ta'ala yang perlu kita buat. Sebab tu kita kalau dalam satu program besar, yang paling penting sebelum program dilancarkan, dia ada apa? Dia ada apa, tuan-tuan? Kita buat program kan? Sebelum program dia ada apa? Apa dia? Kau tak ada buat program? Taklimat lah. Mesti ada taklimat. Taklimat tak ada, jangan orang nak buat gini, mesti taklimat mesti ada. Kan? Taklimat, gini. Baru dia orang dapat faham, baru dia buat kerja. Taklimat tu penting. Tu maknanya. Ya. Allah. Habis. Jadi perlu kepada kita memahami, ya. Maka Allah Ta'ala suruh kita apa dia suruh. Sekarang mesti kita faham apa yang disuruh. Nak melaksanakan benda mesti tahu. Sebab tu taklimat penting. Maka taklim Allah Ta'ala sebut semua dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka sebab tu kita wajib memperkasakan ilmu untuk apa? Mengetahui apa Tuhan suruh dan apa Tuhan larang. Disuruh agar dilaksana, larang dapat ditinggal. Itu saja. Kemudian Tuhan sebut di sini adalah Allah Ta'ala jadikan kita nikmat besar. Ya, faja'alnahu sami'an basirah. Tuhan jadikan kita dapat maknanya mendengar dan dapat pula melihat. Itu nikmat besar yang wajib kita syukur dengan menjaganya supaya digunakan pada jalan dia. Jangan digunakan pada benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Supaya kita jadi orang yang boleh menerima, mensyukuri akan nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang keempatnya menjadi hikmat yang besar, manusia diletakkan dalam kehidupan dunia ini dengan sifat yang ada pada mereka. Mereka dapat membuat pertimbangan antara akal dan nafsu. Dan keempatnya wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khairal kullahu bi'an.